Ada satu hamba Allah ni, dia bawa kambing, bawa pergi ke masjid nak sembelih, nak buat kenduri. Dia pikulnya kambing ni. Masa dia bawa ni, berselisih dengan satu orang gila dekat jambatan sebelum sampai ke masjid. Orang gila ni pandang dia, kemudian orang gila tu tegur. Nak bawa ke mana monyet tu? Nak bawa ke mana monyet ni? Dia terlupa, saya dah pesan, orang gila jangan dilayan. Dia menjawab. Dia tanya, nak bawa ke mana monyet tu? Dia menjawab, ini kambing lah. Maka orang gila tu pula balas balik. Aku kan cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Nampak? Itu sebab saya kata, dalam cerita ni memberi pengajaran kepada kita. Itulah bezanya kita. Orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Itu beza dia. Tetapi ilmu ni takkan sempurna kalau tu yang ketiga tadi, tak ada pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian yang cantik? Maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik, sahsiah yang tinggi. Tak ada kata-kata aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada mana. Aku ni nampak macam ni tapi hati aku baik. Wah, puji diri sendiri. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru penolong kanan hal ehwal murid. Siapa nama tadi ya? Wan Azimi apa tadi? Haji Azimi Rais. Seterusnya yang di PBG kan tadi? Ya. Tak ada. Wakil PBG. Seterusnya guru-guru yang bernasib baik bertugas malam ini. Dan seterusnya adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini, yang mana dalam banyak-banyak perkara kan kita nak buat pada hari Khamis malam, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat kan. Tapi yalah, kalau tengok dari segi apa, hari ni saya ni orang biasa yang kadang-kadang dilebih-lebihkan cerita oleh orang yang lain, menjadikan kadang-kadang yang biasa tu jadi luar biasa. Tapi satu perkara yang saya nampak kan, bila tengok scan kan, saya rasa saya macam pernah duduk kat sini dulu. Saya rasa macam tu. Maknanya saya pernah berada di tempat yang mana anda semua duduk sekarang. Cuma kursinya tak seempuk inilah. Rasanya dulu duduk papan macam papan wayang lama kan. Tempat duduk tidak sehebat ini, dengan airconnya, dengan apanya kan. Jadi kemudahan tu jauh lebih baik lah dekat sekolah ni. Sekolah yang hebat. Jadi anda berada di tempat yang tepat, tempat yang betul untuk berjaya. Pernah ada orang tanya saya, dia kata, kita ni sebenarnya kan, dalam rumah ni kan, kalau kita tengok kan, dalam rumah kita ada barang-barang yang berbahaya ni jangan letak. Macam pisau, takut tertikam, mati nanti kan. Mati kalau ada pisau, buang pisau. Dalam rumah tak boleh ada pisau tak boleh, parang tak boleh. Betul ke cara tu? Tak betul. Kenapa pula pisau tu? Kenapa? Nak makan, kau makan pisau macam mana? Betul apa? Nak potong untuk masak, ada kegunaan-kegunaan lain. Jadi first thing, basic dia kan, maknanya semua perkara
semuanya ada klausa pengecualiannya, ada exclusion clause. Maknanya benda-benda tu kadang benda tu baik, tapi kalau digunakan untuk cara yang tak baik, kaedah yang tak baik, maka dia akan jadi tak baik juga. Macam tu jugalah sekolah. Bila sekolah tu dia katakan sekolah yang baik, dengan prasarana yang baik, guru-guru yang hebat, tapi tak cukup baik lagi kalau andai kata dia tidak digunakan dengan baik. Guru-guru yang datang malam ni adalah guru-guru yang terpilih, yang namanya naik untuk bertugas malam ini. Dan mereka pun ada bercampur bau. Ada yang bercampur bau, ada yang memang nak datang, ada yang tak nama tak ada pendatang, ada juga. Sebenarnya bukan saya nak cakap apa, nak beritahu ni adalah di antara guru-guru yang ada, yang mengajar you all ni, sampai satu tahap tiba-tiba you all dapat result yang bagus, kan? Result yang bagus, dapat straight A's. Bunyi pula dia, kan? Dapat straight A's, and then gaji guru kelas tu automatik naik RM500 untuk setiap student yang dapat semua A. Betul tak? Tak betul. Itu masalahnya. Habis yang cikgu ni beria mengajar korang ni, apa halnya pula? Kan? Beria dia mengajar. Kenapa dia mengajar, suruh kita belajar rajin-rajin? Kenapa pula? Dia datang pula bawa Samsul debat lah, datang nak suruh ajar lagi, apa hal? Kan? Tak ada kerja lain ke dia orang ni? Asyik suruh kita belajar je. Tahulah kita nak belajar ke tak nak belajar. Kan? Nah, tadi saya waktu minum tadi, saya sempat ceritalah dengan sebahagian guru tadi. Ketika ambil result periksa, kan? Kita dah tentu kita nak fokus pada kejayaan diri kita, betul tak? Kita nak berjaya, kan? Sekali bila keluar result periksa, sebelum sampai kat sekolah, dah diumumkan. Sekolah kami dimaklumkan tahun ni buat kali pertamanya setelah berpuluh-puluh tahun tak pernah berlaku. Pertama kalinya dapat 99% saja, tak dapat 100%. Apa hal macam tu? Dah semua tertanya, siapa? Saya tanya kawan-kawan baik saya. Kita orang berkumpul sebelum pergi ambil result. So, entah tak tahu. Lalu bila kita orang pergi sampai kat sekolah, rupanya di kalangan kami tu ada seorang kawan baik. Kau tahu tak siapa yang fail seorang tu? Akulah, dia kata. Yang seorang tu. Tak tahu lah geram nak bunuh ke apa, tak tahu nak rasa macam mana. Sebab dia mencalakan image pada batch kami ni. Itu sebabnya sebenarnya kita kena faham, bila kita datang sekolah ni, kita jangan lari matlamat. 5 perkara tak boleh elak, saya selalu sebut. 5 perkara tak boleh elak dalam hidup kita ni. Sebut 5 yang mula nak calon, bocor-bocor buku. Tapi sebelum saya bagi 5 tu, dah tak jadi salin. Ada 3 perkara yang kita kena ingat. Dan sebelum saya bagi 3 tu, cuba kau jadi normal sikit. Sabar, tenang, bawa bertenang, kan? Imam Malik kata, nak jadi manusia hebat ni kena ada apa? Dia ada 4 perkara yang kena ada. Pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, kena ada rumah yang lapang. Keempat, kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempat, ada pelita yang menerangi. 4 ni, saya fikir kau macam tu, out lah aku naik Azia je. Macam mana ni nak dapat kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Rupa-rupanya zaman dulu ni, ulama' terdahulu ni dia banyak menggunakan kata-kata kiasan fansuri. Macam Negeri Sembilan lah, macam saya datang daripada negeri beradat. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tidak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Beza bila menggunakan kata-kata yang baik dengan kita ni menggunakan kata-kata yang tidak baik. Maka justru pertama, bila Imam Malik kata kenderaan yang tangkas, bukannya Camry, bukannya Alphard,
Bukan Velfire, Alfa Romeo, Porsche, Lamborghini. Bukan. Tapi ini maksudkan dengan kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Cerdik korang ni kat depan ni kan, patut elok perangai. Macam mana pula kalau cerdik tapi perangai tak elok? Tak kena. Sebab akal ni akan memandu kita pergi ke mana. Akal ni akan bawa kita pergi ke mana. Disebabkan kecerdikan minda adik-adik ni semualah, alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan adik-adik berpulang dapat ke tempat yang lebih baik. Kalau adik bersekolah di sekolah biasa, ni betul-betul terang. Sekolah di sekolah biasa, adik-adik akan diasingkan. Ni yang pandai sikit, yang tak berapa pandai. Kadang-kadang guru-guru tu pula bukannya guru-guru yang ada pengalaman untuk pastikan adik-adik ni kan betul-betul fokus dengan cara sistem yang terkini. Mungkin. Saya tak tuduh sekolah lain tak bagus. Tak. Tapi adik-adik datang ke dalam ni memang semuanya berada, orang kata dalam bahasa Jawa tu, in a good hand. Berada di bawah seliaan mereka yang profesional dan terbaik. Bukan semua orang sanggup masuk sekolah ni. Ada yang masuk minta tukar. Dia nak sekolah biasa. Dia tak tahan dengan tekanan, pressure kerja dan sebagainya. Macam tu juga dengan student. So akal fikiran cerdas mestilah memandu kita menjadi orang yang lebih baik. Kedua, bila sebut rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Bukan rumah bungalow. Bukan rumah banglo, bukan. Bukan rumah teres MBD, tapi kesabaran yang tinggi. Baru rasa lapang, baru rasa tenang. Ini tiba-tiba lah kau dah masuk dekat dalam asrama ni, tiba-tiba nak buat perangai mat kilau. Kan? Tapi kalau yang diterjemahkan dalam filem Mat Kilau tu, sepatutnya kita nampaklah betapa Mat Kilau tu sabar dia tinggi. Kan? Bukannya terburu-buru dalam bertindak. Nampak tak? So Mat Kilau ni patutnya ikon yang tunjukkan kat kita jadi lebih baik. Ni tak, pantang usik sikit nak bertumbuk saja. Tak puas hati. Mana dia budak tu? Rasa besar sangat dah rasa. Macam tu lah. Kan? Itu sebab bila kesabaran yang tinggi, sabar. Ingat tak kisah Kaldai bergaduh dengan harimau? Kaldai bergaduh dengan harimau pasal rumput. Kaldai kata rumput tu warna dia biru. Harimau kata hijau. Biru, hijau. Biru lah. Kaldai ni marah. Aku kata hijau-hijau lah harimau ni pula. Akhirnya Kaldai tak puas hati. Kita kena bawa kepada pengetahuan hakim. Hakim rimba, raja rimba kita, iaitu singa. The Lion King. Wahai singa, aku nak mengadu ni. Apa hal ni Kaldai? Ni kau tengok rumput ni. Kau nampak tak rumput ni biru? Ya, kata singa. Biru. Kenapa? Ni rimau tak percaya. Dia kata hijau, hijau, hijau. Oh ya ke? Kata singa. Jadi aku cadangkan kau jatuhkan hukuman kepada si harimau ni. Sebab dia degil lawan aku. Banyak cerita dia. Dengan ini, saya sebagai raja di rimba, saya jatuhkan hukum kepada harimau agar senyap, diam, jangan bercakap dengan mana-mana binatang selama 3 hari berturut-turut. Maka Kaldai pun happy lah. Celebrate dengan geng-geng Kaldai yang lain. Dengan atas kejayaan yang menumpaskan harimau dalam pertandingan debat yang sangat simple itu. Manakala harimau dalam penyata rayuannya di mahkamah rimba telah mengemukakan hujahan-hujahan bertulisnya kepada hakim. Wahai singa, apa hal kau pun nampak rumput tu biru? Maka jawab singa, wahai harimau, kau tak sedar ke Kaldai tu tahap dia apa? Yang kau tu cerdik, badan kau hebat, kuat, kesasa, pelotak kau cerdik, kau pergi lawan kebangangan Kaldai tu buat apa? Kau sampai bila pun kau takkan menang berhujah dengan si Kaldai tu. So kenapa? Untuk apa? Jadi baik tak payah. Kau biarlah dia kata biru pilihan tak, dia nak kata biru merah ke apa. Kau tu dah tahu hijau-hijau lah. Aku tahu rumput tu hijau. Kau tengok aku layan dia macam mana tadi. Kan senang. Dah, pergi jalan lah kau. Pergi. Ya, dia biru. Pergi. Barulah harimau perasan. Tak iya pula.
Macam tu lah kita ni, dik. Kita ni dah duduk di kalangan orang yang pandai ni, manfaatkan. Tu sebab tadi sabar banyak-banyak. Memang ada orang kat luar sana yang tak berapa cerdik. Ada kan? Kadang-kadang dia nak berlawan dengan itu, buat apa? Kita balik kampung, ada kawan-kawan kita yang memang tak belajar tinggi. Cakap benda merapik-rapik, kita dengar boleh lah. Tapi tak usahlah kita layan melawan-lawan dengan dia. Orang gila, kalau kita lawan cakap dia, kita gila sama. Ada satu orang gila ni, dia datang dekat satu sekolah di Seremban. Saya tak nak sebutlah sekolah mana. Dia masuk dekat dalam kawasan sekolah, perkanan sekolah, dia bawa mata pancing. Dia bawa, lepas tu pengawal keselamatan dan orang tu dah kenal orang gila ni. Biarlah, dia tak kacau orang, biar. Kita perhatikan je. Orang gila tu pergi dekat padang, dia lempar pancing tu semua. Lepas tu dia pacak, lepas tu dia menyangkung, tunggu kat tepi padang. Datanglah pengetua sekolah tu. Pergi ni tegur orang gila. Orang kata orang tegur, orang gila jangan dilayan. Dia tanya orang gila tu, banyak dapat ikan? Orang gila ni jawab, kau gila ke ni padang mana ada ikan? Sekarang siapa yang gila? Kan? Orang gila tu ke pengetua tu? Kan? Contohlah. Ada satu lagi kisah. Ada satu hamba Allah ni, dia bawa kambing, bawa pergi ke masjid nak sembelih, nak buat kenduri. Dia pikulnya kambing ni. Masa dia bawa ni, berselisih dengan satu orang gila dekat jambatan sebelum sampai ke masjid. Orang gila ni pandang dia, kemudian orang gila tu tegur. Nak bawa ke mana monyet tu? Nak bawa ke mana monyet ni? Dia terlupa, saya dah pesan, orang gila jangan dilayan. Dia menjawab. Dia tanya, nak bawa pergi mana monyet tu? Dia menjawab, ini kambing lah. Maka orang gila tu pula balas balik, aku kan cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Nampak? Itu sebab saya kata, dalam cerita ni memberi pengajaran kepada kita. Itulah bezanya kita. Orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Itu beza dia. Tetapi ilmu ni takkan sempurna kalau tu yang ketiga tadi, tak ada pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian yang cantik? Maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik, sahsiah yang tinggi. Tak ada kata-kata aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana. Aku ni nampak macam ni tapi hati aku baik, wah puji diri sendiri. Nabi hati baik tak? Baik. Kata-kata Nabi baik. So kenalah sempurna. Kan? Kenalah sempurnakan kebaikan kita tu dengan apa yang kita cakap. Ni apa yang kita lafazkan tak sama. Dan begitu juga bila disebut pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik tolok pantai yang landai, tambek perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu sebab kita kena belajar. Itu sebab Imam Syafi'i kata, kalau siapa yang tak nak belajar, maka dia kena bersedia menahan telinganya, satu hari nanti dipanggil bodoh oleh orang lain. Betul Imam Syafi'i pesan tu. Tetapi hari ini bila kita sebut tentang nak berjaya ni, ada kejayaan yang menyeluruh. Bukan hanya berjaya dari segi akademik. Sebab disebutkan hari ini, rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, dalam rumah tu bukan makin ramai. Korang pun keluar dari rumah datang sini. Kan, rumah-rumah korang ada yang besar-besar ni. Bukan makin kakak pun dah masuk universiti. Yang abang masuk universiti, kita pula masuk asrama. Sudah siapa tinggal kat rumah? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Air semakin banyak jenis, air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Extra Joss, tembici, tembikar laici. Air Dracula, baru ni saya jumpa dekat Sandakan. Air bersih semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Baru-baru ni penyakit sesama tomato, apa hal? Keluar radio. Penyakit sesama tomato, tanda-tandanya demam dan sakit sendi menjangkiti warga emas dan juga kanak-kanak. Jangan. Tu belum cerita COVID-19, tu belum cerita lagi influenza. Macam-macam lah.
Kan? Teknologi maklumat semakin canggih, tetapi fitnah dan aib semakin tersebar. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Kearifan, kalau kita tengok kan, pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Itu sebabnya hari ni saya datang ni, ceramah ni nak make sure, nak bagi nasihat kat korang ni. Jadilah manusia yang baik. Kita orang tak ada. Zaman cikgu ni dulu tak ada motivasi. Mana ada ceramah motivasi? Belajarlah rajin-rajin. Kita semua boleh berjaya. Fokus. Boleh berjaya. Tu ni akhirat. Saya tak dengar. Oh, memang tak. Mana ada. Dulu motivator tetap kami adalah ibu kami. Ayat dia. Kau nak jadi orang, kau belajar. Macam tu je ayat dia. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Kan? Rupanya maksud mak kita tu, rupanya ada beza orang dengan menjadi orang. Ada beza manusia dengan menjadi manusia. Ada beza. Tu sebab ayat yang cikgu-cikgu selalu sebut, kemenjadian. Dia kata. Ya, kalau tidak kau jadi orang-orang. Tak menjadi dia, jelmaan orang. Tagak kat tepi sawah tu, tak ada guna satu sen pun. Ngalau burung pun codek, orang-orang nak tipu kita. Dia kata. Kan? Iya. Itu sebabnya hari ni nak bagi berjaya tu, biar berjaya solid. Bukannya dia macam bunyi tong kosong tu, ting ada kosong lagi. Dia top, solid, padat. Berjaya tu hebat dia. Kan? Itu sebabnya kalau kita nak jadi orang yang berjaya ni, 5 tak boleh lupa. Salin lagi. Yang pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba berjaya. Nak jadi Syamsul Debat, gila lah. Berapa tahun masa ambil. Kan? Bukan tiba-tiba berjaya. Nak jadi cikgu. Kan? Nak jadi cikgu, bermula proses dia apa? Lepas belajar, dia pergi masuk universiti. Lepas tu ambil option ni. Saya ingat lagi sepupu saya dulu. Dia masuk universiti. Dia masa tu dia cadang. Dia kata dia nak jadi doktor. Lepas masuk tahun kedua, kepala otak dia dah berpusing agaknya. Tak boleh lah jadi cikgu lah. Ambil option jadi cikgu. Akhirnya keluar jadi guru sains. Contohlah. Kan? Seorang. Jadi mak dia kata, kan, proses ni panjang. Lepas tu dah jadi urusan, belajar pula lagi. Lepas tu ada perubahan-perubahan lagi. Subjek ni pula kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, kejap ikut suka lah. Menteri tu cakap macam mana. Matematik pun ada perubahan, kejap ni, kejap macam ni. Dulu senangnya 500, campur 300, campur 200, tolak 100. Selesaikan dalam bentuk lazim. Dulu macam sekarang mencabar. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Dua kali ganda kambing adalah itik. Ayam pula sekali ganda kambing campur dengan sekali ganda ayam. Manakala ikan adalah jumlah 2 kali ganda, 3 binatang yang berkaki 4. La ilaha illallah. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila betul soalannya. Macam tu lah. Orang kata kononnya kebat lah, apalah kan, macam-macam lah. Tapi sebenarnya disesuaikan dengan keadaan masa. Disebabkan itulah, maka bak kata orang, di kandang kambing kita, di kandang rimau kita mengucap. Kau ingat rimau tak kenal kau siapa? Kau cubalah masuk kandang rimau, kau aum, memang hilang kepala kau. Kan? Confident ni mau habis. Kambing boleh lah kau back kan. Dengan cikgu mau tadi. Tapi betul. Proses panjang, bukan tiba-tiba macam penyanyi tu kan. Nak menjadi seorang penyanyi, dia masuk kelas vokal, dia belajar ni satu-satu, kemudian ni tarik, dia kenal suara dia. Sekarang cuba tengok Gegar Vaganza. Ada yang tengok Gegar Vaganza. Penyanyi tu punya hebat dulu menyanyi. Sekarang ni minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dulu masa muda lain dia boleh nyanyi lagu sampai ke langit.
Kalau sekarang dia tarik sampai ke langit, dengan dia ke langit kali. Meninggal terus. Tu yang Datuk Nora penyanyi tu, dia cakap dengan saya, dia kata, Ustaz ni bila kita dah meningkat usia, kita kena ubah range lagu tu ikut kesesuaian kekuatan suara kita. Kita tak boleh nyanyi macam biasa. Oh, baru saya tahu. Tu sebab saya tak jadi penyanyi, dia kata. Kan? Walaupun saya tahu suara saya. Kan? Saya tahu. So, prosesnya panjang. Nak jadi pemidato, pendebat, saya kena test dulu. Kau ingat saya saja ke panggil nama Samsul Debat? Kan? Saya dulu buat demo debate. Ada pendebat universiti sini. Pendebat sekolah ada. Nanti kita buat demo 3 lawan saya seorang. Saya jadi first, saya jadi second, saya jadi third speaker. Saya buat demo tu sebab masa lawan universiti dekat Pantai Timur, masa tu dia buat satu pertandingan. Semua demo debate. Dia orang pilih tajuk, saya jadi pembangkang. Sebab saya tak payah fikir. Pembangkang, dengar lah dulu. Saya dapat jadi top rank best speaker Malaysia untuk debat diraja tahun 2000, 2001, 2002. 3 tahun tu. Bukan sesaja panggil Samsul Debat, tapi gelaran Samsul Debat tu bukan sebab debat tu. Bukan. Saya masa saya dah bekerja, saya jadi pengarah undang-undang tu, ramai orang panggil saya ceramah. So saya ceramah tu part time je. Jadi saya tak nak orang tahu saya kerja dekat mana. Saya jadi sepakai nama NGO saya. Jadi bila saya ceramah, dulu orang panggil Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi bila saya ceramah kat satu masjid ni, satu surau di puncak Setiawangsa KL, penganjur tu dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama dia. Tapi debat-debat lah jawatannya. Jadi penceramah malam ini, Samsul Debat, itu mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampai ke hari ni. Itu sejarah dia. Tapi kalau ada yang komen dekat dalam media sosial, dia kata, alah, cakap seorang boleh lah, cuba lawan aku tengok. Allah, kasihan orang. Saya sampai sekarang lagi lah, kalau mengajar teknikal perdebatan dalam kepala saya macam ni lah. First, apa kena ada usul, definisi, kan? Secara literal, kontekstual, kemudian konsep nak kita bawa, kemudian first speaker cakap apa, outline, first bawa apa, second bawa apa, third bawa apa, kemudian bagi hujahan kita, kemudian buka soalan, kemudian kita bidas, kemudian buat kesimpulan. Itu je. Second speaker mempertahankan apa yang telah dibawa oleh first speaker, kemudian bawa lagi 2 hujah sokongan, hujah yang baik, si ada fakta, contoh dan analogi, dan kemudian third speaker bidas sesedap rasa. Kan, bidas. Paling penting sekali, apa dia sebut, apa yang tak betul, betulkan. Bagi contoh, bagi fakta. Dan saya masuk pertandingan pidato pada tahun 2006. Kan? Saya bukan kata nak belagak pun, nak tunjuk kat you all, bila kita buat satu benda, buat yang terbaik. Tapi kalau anda kata saya buat benda tu, kemudian akhlak saya tak baik, apa tu tak orang akan cakap, dia tu perangai. Bukan saya nak cakap apalah, orang kaitkan satu orang tu dapat kejayaan hebat, duit dia banyak, tapi perangai tak elok kat luar, pun tak jadi elok. Sebab saya nak beritahu. Saya masuk pertandingan pidato Perdana Islam Hadari pada tahun 2006. Masa tu dia buat selection, dia buat sparring, buat apa ni, dia punya saringan, buat kat mana? Buat kat UKM. Dekat College Keris, saya ingat lagi. Satu Malaysia pergi. Dan pesertanya 800 ke 1000 orang. Saya tak nak masuk dah. Sebab apa? Saya dah mengajar dan saya dah menang banyak pertandingan. Dan saya dah mengajar debat dan pidato. Aku takut aku masukkan, aku kalah. Jadi anak murid kan cakap, dia pun kalah nak ajar kita. Saya takut tu. Saya takut kalah. Jadi pergilah saringan tu. Pergi saringan tu sebab adalah apa ni yang orang suruh saya pergilah. Kita tak ada wakil ni, pergilah. Saya pun pergilah. Saya pun main-main aja tajuk tu. Saya ambil tajuk tu, saya pun cakap tu dah balik. Lega. Balik lah. Sebab tengah ramai-ramai tu tak perasan sangat. Kan? Jadi saya pun balik. 3 hari lepas tu, tahniah Cik Samsul masuk ke final. Ya, kenapa aku masuk final? Tak boleh ke tarik diri? Tak boleh. Cik Samsul kena masuk final, kena bertanding. Saya pun masuk. Ringkas cerita, dalam pada berapa ribu orang tu, 10 orang yang masuk final. Bila masuk final, Alhamdulillah diumumkan, ringkas cerita lah.
Tempat ketiga daripada Johor Bahru dengan markah 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah Saudara Jaim atau sahabat saya dalam belia. Dia dapat 77 markah. 76, 77. Saya sebagai juara dapat 95 markah. Nak beritahu apa? Kita kena letak standard kita. Tu sebabnya kalau kita tengok kan seorang pelari di luar negara, atlet kat luar negara, apa beza yang kulit putih dengan kulit hitam? Apa dia? Yang kulit putih, apa yang kau gelap pula, kenapa? Tak, kau perasan tak kalau kau tengok movie, kau tengok apa kau tengok macam mana Mat Saleh ni, orang putih ni, bodoh macam mana pun dia akan dapat scholarship. Berbanding yang kulit hitam. Kulit hitam dia kena bagus sport. Dia kena bagus dalam bidang nyanyian. Dia kena bagus dalam bidang-bidang tertentu. Baru dia akan dapat scholarship. So dalam satu pertandingan 100 meter. Perlumbaan 100 meter. Seorang ni yang berkulit hitam. Catatan terbaik masa larian 100 meter dia 10 saat. Yang berkulit putih tu 10 saat. Dua-dua ni ke masa terbaik 10 saat. Yang orang putih ni menang ke kalah ke dia akan tetap dapat scholarship. Beasiswa. Nak masuk sambung kat kolej. Tapi yang negro ni, yang kulit hitam ni, kalau anda kata, apa kau gelak? Apa yang kau hina-hina dengan orang hitam ni? Kenapa? Yang kulit hitam ni, kalau anda kata dia kalah, dia tak akan dapat beasiswa. Tetapi kalau dia menang, dia ada harapan dapat beasiswa. Soalan dia, masalahnya, kedua-duanya masa terbaiknya adalah 10 saat. So soalan saya nak tanya, macam mana cara dia nak dapat beasiswa? Macam mana? Dia cakaplah, kenapa? Cakaplah. Cuba je lah. Macam mana cara dia nak dapat beasiswa? Dia kena menang. Okey, tu lah macam apa? Jawab. Udah. Saya rasa dulu. Itu yang daripada tadi kau sebut tu, yang kau gelak tu. Kesian kau orang. Itu yang kau fikir jadi putih. Betul, boleh jadi putih. Fak, soalan saya, dalam masa kita nak bertanding, sempat ke jadi putih? Ini level yang kau fikir. Critical thinking kau tu je ada. Ini ke budak sekolah Alam Syah ni? Macam mana? Tak, macam mana nak dapat ni? Siapa nak cuba nak selamatkan sahabat kita yang berfikir macam tu tadi? Ada tak cara lain? Okey, silakan. Dia kena lari lagi laju. Kena lari lagi laju daripada orang kulit putih. Orang kulit putih tadi. So macam mana? Masa terbaik 10 saat. So maknanya mungkin dia kena memperbaiki dari segi pertama, teknik larian dia, cara dia berlepas, cara dia mempertahankan stamina dia. Tengok baru-baru ni ketika Negeri Johor Darul Takzim menang 4 kali 400 tu. Mula-mula sekali dia tertinggal nombor 4, dia naik nombor 3. Second round pas baton yang ketiga dia naik nombor 3, lepas naik nombor 2. Yang pelari yang last tu berlari laju betul dan dia cuba pertahan cara pernafasan dia. Ya Allah, dan akhirnya dia bawa balik pingat emas untuk Negeri Johor. Maknanya nak beritahu, sebenarnya keazaman kita nak berjaya tu penting. Prosesnya banyak, bukan tiba-tiba kita boleh lari laju. Dulu kan kita sebelum masuk dekat sekolah Alam Syah ni, ada setengah kita ni tak pernah disiplin pun kat rumah. Bangun pukul apa? Tak pernah bangun pagi awal pun. Bergaduh-gaduh sehari dengan mak. Sampai kat sekolah kasut pun tak pakai lagi. Rupanya kasut tinggal kat rumah. Tanya cikgu ni. Hari-hari bergaduh dengan anak sampai kat sekolah kasut tak. Mana kasut? Mama lah nak cepat sangat. Kata. Proses panjang pertama. Bukan tiba-tiba. Macam tadilah saya nak ajar lagi satu lagi, critical thinking. Ada seorang kaya ni, dia nak mewariskan hartanya pada kedua-dua orang anak dia. Masalahnya, cara dia pelik sikit. Setiap anak dia ada seekor unta. Anak yang seorang ada unta A, satu lagi unta B. Dia ada, masing-masing ada unta masing-masing.
Maka ayah dia kata apa? Aku nak buat perlombaan dan unta siapa yang lambat sekali sampai, dia akan dapat harta ni. Bukan unta yang cepat sampai. Unta yang lambat sampai, dia akan dapat harta. On your mark, get set, go. Tak bergerak unta. Sebab masing-masing tak nak sampai dulu. Jadi macam mana nak selesaikan masalah? Dia cakap bunuhlah unta yang seekor ni. Cakap culik lah ni. Macam-macam lah. So macam mana? Adakah orang tu berubah jadi unta? Oh tak. Macam mana? Macam mana? Jawab. Dia dah ada idea dah. Cik jawab lah. Macam mana? Itu milik orang tu kan? So, letak makanan dekat depan dia punya finish line. Letak makanan dekat depan finishing line. Supaya dia orang mungkin pergi kerja, pergi cari makanan. Habis dua-dua letak makanan. Okey, contohnya sekarang ni siapa nama? Apa? Hafi. Sebelah Hafi tu apa? Siapa? Oh, nama kau. Referen nama kau. Sentiasalah jadi referen sekali. Apa? Dafril apa? Dazril. Okey, Dazril ada satu unta, Hafi ada satu unta. Sekarang ni unta Hafi dan unta Dazril ada seekor seorang kan. So sekarang ni Hafi kata nak letakkan makanan kat mana ni? Kat finish line untuk siapa? Unta dua-dua unta. So maka dua-dua akan berlumba lah. Cuma tak pastilah dia menang ke kalah kan. Tapi unta ni dia terkenal sebagai baka binatang paling degil sekali. Kalau time dia tak nak tu, dia putus cinta, memang dia tak nak gerak. Dia tak nak jalan, dia tak nak pergi, dia bawa muka malam ke toya. Dia memang sembilan, dia bawa muka semangat unta ni kan. Okey, jadi jawapan dia, kalau nak cari pemenang, tukar unta. Hafi bawa unta Dazril, Dazril bawa unta Hafi. So Dazril akan pastikan unta Hafi sampai dulu. Hafi akan pastikan unta Dazril sampai dulu. Barulah dapat pemenang. Macam tu caranya. Tanpa perlu kau susah-susah letak makanan kat finishing line. Kan? Ada orang tercakap suntik tu, lepas tu kita punggah unta tu letak dulu. Dia kata. Macam-macam adalah macam-macam idea kan. Tapi saya tahu korang akan pergi ke situ juga akhirnya. Sebelum kau sampai situ, ini contoh. Proses panjang. Kedua, kena ada komitmen. Nak berjaya. Tak boleh kalau tak ada komitmen, tak boleh. Kena ada komitmen. Ketiga, kena fokus. Tak boleh buat benda lain. Ini dan kepala nak main aja. Lagi satu nak bergurau aja. Lagi satu nak kenakan kawan aja. Hidup kau apa dalam perut kau ada apa? Kalau kau tak mengenakan kawan, kau tak tunjal kepala adik-adik kau ni, kau kasi apa? Kan? Contoh fokus. Paling susah nak fokus subjek sejarah. Tak tahu kenapa. Ada cikgu sejarah tak ada? Ada. Kat atas mana cikgu sejarah mana? Oh, cikgu sejarah. Tapi nak beritahu kau orang, nak jadi Samsul Debat, nak jadi lawyer, nak jadi legal advisor, subjek sejarah kena bagus. Kita baca buku akta tebal mana, baca case law tebal mana, MLJ Melayu Law Journal macam mana nak baca, bayang tulisan besar tungau. Tungau pun tak tahu. Tulisan kecil pakai pembaris, kena baca case law, kena hafal. Ya Allah, kenapalah aku ambil law dulu masa tu. Macam tu lah ayat dia kan. Macam tu lah ayat dia. Susah. Tapi subjek sejarah tu menjadi subjek yang sangat menyeronokkan kalau kau tahu cara dia macam mana. Dia tumpuan pelajar paling lama dalam subjek sejarah 20 minit. Masuk minit ke-21, pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Tiba dia nampak Istana Melaka. Dia nampak cikgu dah pegang keris. Wah, cikgu pegang marker pen tu. So, untuk mengelakkan tu, kena ada two-way communication. Banyak kan tanya soalan. Cikgu. Apa maksud cikgu? Cikgu cakap macam ni. Cikgu boleh tak cikgu huraikan ni? Tanya je. So, dia akan kelas tu akan jadi exciting. Macam tu juga dengan bahasa Inggeris. We never learn English but we practice English.
Kena cakap bahasa Inggeris. Baca banyak material bahasa Inggeris, insyaAllah you akan okey. Jadi lawyer pula mati berdiri cakap bahasa Inggeris kat dalam mahkamah. Kenapa aku seorang berdiri cakap putih? Kena pula cakap, Yang Arif mohon izin untuk membentangkan kes pada hari ini dalam bahasa Inggeris kerana semua bahan-bahan rujukan yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Ya. Please proceed. Masa tu bukan apa lecturer yang suruh cakap macam tu. Bukan kita nak sangat. Kenalah cakap bahasa Inggeris. We never learn English but we practice English. Dekat sekolah Semak Labu dulu setiap hari Rabu diwajibkan bahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di Semak Labu pada hari Rabu, senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap. Main bahasa isyarat je. Makan kat kantin macam tu lah. Tapi memang betul kita kena praktis. Fokus. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Tak ada disiplin takkan berjaya. Datang kelas awal, jangan lewat, jangan leka, bangun awal pagi. Saya dulu dengan mak saya ni, sebab apa kat rumah ni, siapa yang keluarga dia berniaga? Ya, kadang-kadang. Alhamdulillah seorang. Mak berniaga apa? Makanan, maknanya jual kuih ke, jual apa ke apa? Tak. Catering, ha? Kat restoran, ke apa? Ha? Apa, tafufah? Oh, tafufah, okey. Oh, tauhu semua lah. Dia berniaga biasa kau apa? Petang lah. 10 malam, okey. Tengok. Oh, dia keluarga berniaga. Macam saya pula, mak saya berniaga si lemak. Si lemak, karipap. Karipap tak main lah yang macam ni. Kintil tau. So, saya pukul 5 pagi kena bangun. Lepas tu, saya dapat masuk asrama. Yes, aku tak payah buat lagi. Adik pula buat. Masa saya kena bangun pagi pukul 5 pagi, dengan muka tu, ya kena balik-balik kau kuih donat tu dekat gula tu. Lepas tu kena kita karipap, lepas tu kena kuih lopes tu. Kalau kat kelapa, pukul 5 pagi dengan kipas kat kita tu sebab nak sejukkan kuih. Lepas tu bungkus nasi lemak macam mana. Gentik ke karipap macam mana, goreng telur macam mana. Saya cakap, kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Itu saya cakap. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Allah, kenapa lah hidup aku susah macam ni? Kenapa aku tak jadi canak orang kaya? Kawan aku tu tak bangun pun lagi, tidur lagi. Kan? Lepas tu aku tu kena turun pula. Lepas tu bulan puasa balik, tak boleh balik rumah terus. Terus buka baju, turun dekat bazar Ramadan. Tolong mak jual kuih. Orang yang berniaga dia faham. Tolong mak berniaga. Kalau betul dia tolong mak dia berniaga. Lepas tu dulu mana ada pasar Ramadan yang sekarang yang macam kemah ni besar macam tu. Yang boleh tutup semua hujan lebat pun tak apa. Dulu pakai payung tu. Sekali hujan, rau, botak kalau donat tu. Bisa bulan puasa tolong mak berniaga cepatlah habis kuih ni. Allah, aku nak balik rumah, nak buka kat rumah. Sebulan tak buka puasa kat rumah. Sebab kuih lambat habis. Tapi itulah yang besarkan kita orang. Adik-beradik. Samsul Amri, Samsul Fazli, Samsul Hafiz, Samsul Hafizi, Syamira Hafizah. Kita orang take turn. Lap daun pisang. Dah besar sikit, dah bercakap. Cari daun pisang. Siatkan tahu mana nak potong, mana nak. Saya boleh cabarlah cikgu lelaki dengan cikgu perempuan. Gentik kau dapat tengok siapa lagi lawa dengan sobat. Betul, bukan nak cakap apa. Orang rumah saya tu, dia tiba-tiba main-mainan anak saya yang Play-Doh tu. Dia tengah apa tu, dia cuba nak ganti kau pas ni abang buat. Macam mana abang boleh buat, boleh halus lembut macam tu? Cantik bunga dia kan? Klaim. Tu buat kuih pekpok tu. Tu badak berendam tu. Elok, bucu dia tajam. Macam mana nak buat? Baru saya, masa tu saya cakap, ya Allah patutlah. Rupanya mak aku bagi aku jadi ni. Aku boleh bangun pagi, aku boleh bangun awal, aku boleh siap awal. Ingat lagi, naik basikal, hantar nasi lemak dekat kedai burn dekat depan tu, kedai mamak tu. Sebab setiap pagi hantar nasi lemak. Okey, collect balik mana nasi lemak tak habis semalam. Dia akan kira seminggu hari Ahad mak saya ambil. Seminggu berapa hasil dapat. Jual nasi lemak. Kadang naik basikal terlajak sampai ke simpang depan. Ngantuk. Kedai tu situ, pusing. Mana kedai ni pusing balik. Ngantuk. Pagi, bayang ngantuk dia. Rupanya barulah faham kenapa mak suruh kita berniaga. Kenapa Allah bagi kita duduk dalam keluarga ni supaya jadi lagi sedar. Kenapa kita kena belajar. Teruk mak besarkan anak-anak ni. Arwah abah saya meninggal. Arwah abah saya meninggal waktu saya belum final year pun. Final year. Meninggal dunia.
Tak sakit apa, demam. Arwah abah saya manusia paling kelakar dalam hidup kami. Cik baik saya tak macam tu. Tapi alhamdulillah, anak-anak semua dah lepas. Sebab tu mak ni, alhamdulillah saya lepas, adik-beradik lepas. Mak sekarang ni relax je. Ya. Cuma mak tolong jugalah. Tolong buat tu, buat ni, buat macam-macam. Mak masih tolong adik-adik saya, ada yang meniaga. Adik saya yang ketiga tu kontraktor besar dah dekat Perak. Adik saya yang keempat tu chef. Yang keempat kelima Samsul Hafizi, Syamil Hafizah tu kembar lelaki perempuan. Yang perempuan tu pandai masak dan dia pula ada lesen jururawat. Alhamdulillah. Semua pakar, pandai dah. Alhamdulillah, semua lepas-lepas. Alhamdulillah, tak sangka kekuatan seorang ibu ni boleh besarkan anak. Tak ada masalah. Dan bersyukurnya sebab dapat peluang. Sebab nak beritahu tadi, keempat ni, disiplin tu penting. Mak bising, balik walaupun penat niaga, kau pergi tarawih. Kena marah juga, pergi tarawih. Oh, penat ni. Pergi tarawih. Dan yang kelima, apa yang kena ada adalah keberterusan. Ataupun selalu disebut sebagai konsistensi. Ataupun ustazah korang sebut sebagai istiqamah. Okey, saya nak bagi contoh. Tengok yang 5 saya sebut tadi. Proses panjang. Kena ada komitmen. Kena ada fokus. Kena ada disiplin. Kena ada istiqamah. Fine. Cuba tengok pemain bola sepak profesional. Bukan tiba-tiba boleh main bola untuk negara. Betul tak? Main peringkat sekolah. Berpatu bagus, terpilih pula main daerah. Dapat daerah, main negeri. Dah main negeri, main state. Kemudian main state pula, main negeri pula. Setiap tahun dia akan dipantau. Tengok. Coach tengok. Bagus dia ni boleh main kebangsaan ni. Panggil untuk pergi tim skuad kebangsaan. Proses panjang. Kedua, komitmen. Kena datang training. Pemain bola sepak tak datang training, hancur game dia. Kena datang training. Fokus. Dia bila fokus, dia faham bola macam ni dia buat macam mana, bola ni dia buat macam mana. Ni bola kepala pakai kaki, bola kaki pakai kepala. Tak gila. Tanduklah bola tu, dia pakai perut. Dah melekat. Fokus, nampak tak? Kemudian satu lagi apa? Kena ada disiplin. Berapa ramai player kebangsaan Malaysia dulu pergi camp latihan, malam-malam lagi keluar pergi kelab malam, kena drop sampai kesudah tak boleh main kebangsaan. Rugi peluang terbaik untuk wakil negara, tak dapat. Dan akhirnya konsisten. Kena okey, hari-hari main dan prestasi okey. Kalau prestasi kejap okey, kejap tak okey, orang takkan ambil dia. Maknanya 5 yang saya sebut ni, 1 tak ada pun tak boleh. 5 kena ada. Nak jadi penyanyi, betul lah, prosesnya panjang. Belajar vokal, okey, suara dia sesuai lagu apa. Kemudian komitmen, kena datang training. Lepas tu kena datang komitmen ni, dia pergi buat show. Bila datang lambat, orang tak panggil dia dah. Fokus. Macam mana nak fokus? Sebab dia main-main aja, tak serius. Akhirnya lirik lupa, ini terlupa, tu terlupa, lagu ke laut. Patutnya masuk chorus, tak masuk lagi. Salah ke? Macam lain je lagu ni. Dah pelik, habis, fail. Disiplin tak ada pun tak boleh. Akhirnya keberterusan, konsistensi pun tak ada pun tak boleh berjaya. Maknanya, cuba buang salah satu. Tak ada komitmen, tak boleh. Buang fokus, tak ada fokus, tak boleh. Semua kena ada. Itu sebabnya dalam nak berjaya dalam belajar ni pun sama. Proses, mula kita masuk form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Proses, itu adalah proses. Kena ikut. Komitmen kena ada. Komitmen kena ada. Komitmen, datang kelas. Komitmen, mana yang cikgu cakap kena buat, buat. Assignment kena siapkan. Kenapa kena dengar cakap cikgu ni? Kenapa? Sebab disebutkan oleh orang dulu-dulu, pokok sena tepi sempadan anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa guru pesan? Buat. Jangan tinggalkan. Cikgu larang buat? Jangan buat. Nampak tak? Kalau kita tak ada salah satu tu pun tak boleh, kena buat. Kena dengar cakap cikgu ni. Jangan hargai cikgu pada hari guru. Bagi bunga, cikgu disiplin paling sikit lagi pak bunga. Banyak jambak bunganya kan. Cuba tengok kalau dalam bab belajar, kalau tak ada komitmen, kalau tak ada fokus dalam kelas, mengelamun, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai otak ni. Kelas ada apa persoalan? Koma.
Saya tanya, ni faham ke tidak? Yang seorang tu kelas ada berapa soalan, pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang kelas ada berapa soalan, kemah bagang dah, tak ada dah. Habis kelas dah ni, habis dah ni, habis dah. Kena fokus, betul tak? Lepas tu disiplin. Disiplin kena jaga. Kekemasan diri, rambut kau. Kejap. Apa salah kau? Saya masa semayang tadi saya nampak rambut kau 7. Apa masalah kau? Kenapa kau bela rambut kau macam tu? Untuk apa? Elok ke? Cakap. Kekemasan tu, disiplin. Satu lagi. Kalau kena tangkap, bully pelajar. Zap, gantung 2 minggu. Lupakanlah masa depan kau. Tu je. Walaupun 2 minggu. Kau tertinggal subjek, kau tertinggal apa? 6 pelajar saya tengok saksikan perbicaraan yang mendera seorang budak. Budak tu sampai mati. Kau fikirlah. Budak tu mati. Anak seorang peniaga. Peniaga ni. Tak hufah lah. Tak, kenapa kau pandang dia? Aku cerita orang lain ni. Bayangkan 6 orang budak dekat sekolah agama ni boleh terjun daripada katil, pijak dengan kasut boot kawat tu, pijak pada atas, sepak perut budak tu. Pijak budak tu daripada tingkat atas. Saya pergi, masa tu saya tengok perbicaraan budak tu gelak, sesama ni 6 orang. Ni kan budak ni penyebab anak orang mati ni. Nah. Kau orang bully orang, kau tak rasa apa tau. Kau bully orang ni, kau tak rasa apa. Kau seronok, kau rasa kau besar. Berapa lama kau besar? Cakap. Sampai form 4 kau berambuh keluar. Lepas tu budak ni tinggal, dia pula ulang balik perangai kau. Siapa tanggung dosa tu? Cakap. Orang dulu bully aku pula bully orang. Siapa ajar? Kau yang ajar. Kau kena break, potong tu. Chain ni. Potong chain ni. Jangan. Orang tanam saham yang baik. Lepas tu boleh cerita ni, budak yang tak melawan. Simpan. Saya jumpa budak sedar. Seorang. Budak sekolah Datuk Abdul seorang. Dia sampai senyap, menangis seorang-seorang. Tak boleh nak cakap apa. Dia nak mengadu tak boleh. Nak cakap tak boleh. Hidup dia pelik bila dia bekerja. Oh. Dendam dia sepanjang hayat sampai akhir. Memang tak tenteram hidup kau. Kau percaya je kat aku? Kau bulilah siapa budak yang kau rasa kau boleh bully, kau tunjal kepala dia, kau suruh dia basuh baju kau pijak dia, kau tampar dia, kau tanggung sepanjang hajat kau. Kau tengoklah. Budak tu benar, matilah kau. Aku doa biar hidup kau tak bahagia. Dia dalam mati doa. Makbul. Orang tak nyaya. Makbul doa. Tak ada doa blok. Direct tu Allah Ta'ala. Kau ingat kau rasa besar dengan kau buat macam tu? Dan percayalah cakap aku ni. Allah Ta'ala akan bagi. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bagi sebijon apa yang kau buat kat orang ni untuk anak kau pula. Ini cakap betul. Bukan nak nakut-nakut kan? Kau tak takut pun kan? Telah liur kau. Ini cakap betul. Sebab saya dulu pun bukan tak kena lagi teruk daripada apa yang kau orang. Ini kan kebebasan asasi kau orang kan. Dekat UiTM kena, jangan cakap lah, lagi teruk lah, minum air stokin semua. Betul kan? Siapa yang minum UiTM tahulah budak perempuan yang cakap lah, saya tak nak cerita lah. Kawan-kawan terbayang malah cerita. Tak, tapi betul, disiplin ni jaga. Kenapa kita nak rosakkan orang lain? Kenapa? Jaga disiplin diri kita. Kita bukan tak cerdik. Budak yang tadi, yang 6 orang tadi, bila jatuh hukum, dengan ini dijatuhkan hukum kepada semua, didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara tanpa had. Menangis semua dalam kandang. Mak dia merau. Lepas tu satu pakcik tu pergi. Apa dan muka kau? Kau buat lagi anak orang. Apa kau rasa sekarang? Menangis peluk mak dia. Jangan bergari masing-masing. Habis masa depan. Penjara tanpa had sehingga dapat pengampunan daripada Sultan negeri itu. Saya macam ni tengok kes penuh padat orang nak tengok. Kawan saya seorang, kawan baik saya, nama dia Muhammad Aidil bin Abu Samah. Kawan baik saya daripada kecil. Mati kes bunuh. Akhirnya dapat tahu salah pukul. Salah pukul dia. Budak Serban. Kawan baik daripada kecil sampai besar. Salah pukul, lepas tu
Yang membunuh ni tu bebas. Sebab tak cukup bukti. Saya pun pelik. Sebab saya ambil law tu sebab tu lah. Justice is not only be done but must be seen to be done. Saya nampak memang cara peguam bela tu pun Allahuakbar. Peguam cara ni pun macam pakat aja. Sekarang hari ni malas nak cakap. Tu sebab hidup kita ni jaga disiplin. Dan kemudiannya keberterusan. Okey. Cukup tentang itu. Korang faham dah bila aku cakap pasal disiplin. Kemudian seterusnya apa yang kena ada dalam hidup kita ni, dalam jujur. Tak faham, tanya. Cikgu, saya tak faham, cikgu. Kalau malu nak tanya, pergi jumpa cikgu personally. Cikgu Mira, cikgu. Ada ke cikgu Mira? Tak ada. Cikgu Liza, cikgu. Tak ada tak? Cikgu kan nama apa? Gayah ke apa? Cikgu Dayat. Hidayah. Oh, cikgu Hidayah. Cikgu Dayah. Cikgu Dayah ajar apa? Ha? Bahasa Cina. Woman tu si Jared. Faham eh? Cuk ni Chan Kong ah. Dia jumpa cikgu. Saya tak tahu nak tanya, malu nak tanya cikgu. Apa hal ni? Kenapa saya sedih tak? Saya tak faham. Okey, yang mana kamu tak faham? Semuanya. Itu memang cikgu Dayah kau pula lang mengarung. Apa yang kau buat dalam kelas selama ni musibat? Dia kata, tu apa? Contohlah, bukan yang cikgu Dayah ni lah, orang lain. Patut boleh tanya awal-awal, kau tak nak tanya, kau jamakkan setahun pun kau nak tanya apa pasal? Bila nak tanya soalannya, takut. Nanti aku kat tangan kan kawan-kawan cakap apa? Peduli dengan dia orang. Dah kita tak faham. Tanyalah. Ada apa-apa soalan kelas? Cikgu, saya ada satu soalan. Tanya soalan siut. Masalah kawan. Itulah penyakit kau. Pedulikan apa yang dia orang cakap. Saya dulu saya tanya. Puan, seriously saya tak faham ini. Saya tanya. Tanya. Tak ada soalan yang salah. Tak ada soalan yang salah. Tanya ya. Memang saya tak faham yang ni. Saya tak faham. Rupanya macam tu. Oh, rupanya macam ni. Rupanya macam ni. Tanya. Jujur. Tak faham. Cakap tak faham. Jangan tipu diri sendiri. Kau tak faham tapi kau mengaku kau faham. Jangan. Baik. Kedua. Hadir. Sebab kita kena apply. Apa yang cikgu ajar ni kena apply, buat latihan. Faham? Jaga amanah. Apa mak ayah pesan itu masa datang sini belajar? Ya ke? Kau pergi sana kau sakatkan kawan kau tau. Ada tak ayah pesannya tu? Di sana kau pukul budaknya kecil-kecil tu, kau balon kau sepak bila mati tak apa. Ada tak ayah kat tu? Oh tak ada. Kau di sana kau main-main tau, kau jangan belajar. Lepas tu cikgu kau tak payah hormat pun tak payah. Ada tak ayah? Tak ada pula kan? Maknanya kalau orang yang datang tak belajar, jadinya hukumnya tak apa? Tak amanah. Apa hukum orang tak amanah? Berdosa. Nabi sebut la imana liman la amanatalahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Dah janji nak belajar. Mak bagi duit belanja. Okay, mak, duit dah habis. Mak kita pun transfer masuk. Rupanya bukan duit dah habis. Ada benda lain nak beli, personal janji dengan kawan-kawan. Bohong, jangan. Tak berkat belajar. Dengar cakap saya. Kalau betul nak beli buku, beli buku. Minta duit cikgu, minta duit nak beli buku. Punya tak ada pun. Ada nak beli benda lain. Jangan masa outing ada benda yang dia target nak beli. Tengok je dah pandang kawan ni. Kau orang memang tak boleh sorok reaksi muka kau kan. Terus kau pandang kepada suspek kan. Kau cubalah kau, memang tak boleh cover langsung. Okey. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Percaya pada hikmah. Apa maksudnya apa? Sebab kita belajar rajin-rajin ni, tentu Tuhan akan balas yang baik-baik kat aku. Macam tu je. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar.
Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Bila kita belajar kenapa lah aku belajar penatnya fikir, aku nak bahagiakan mak ayah aku. Okey, belajar lagi. Aku nak belajar lemahnya. Aku nak jadi orang pandai lah. Samsul Bar dah cakap itu, aku kena keluar mesti berjaya. Sebab apa? Sebab pepatah Arab dah berjanji, manjadda wajada, siapa usaha mesti berjaya. Yang tak berusaha belum tentu lagi. Okey? Bukan semua orang gifted macam, kalau tengok kakak Nik Nur Amalina, pernah dengar tak nama tu? Nik Nur Amalina tu dulu dia dapat 21A, 20A1, 1A2. Saya dah tengok dah dia pakai tudung, tak adalah terkeluar-keluar otak dia sampai pegang macam ni. Penat waktu fikir, ya Allah, otak ni simpan dalam poket. Tak ada. Sama macam biasa, tapi hebat. Result dia bagus. Dan kerajaan negeri Kelantan anugerahkan kepada dia, bagi keluarga dia rumah banglo sebiji, bagi lagi wang tunai, insentif sebab kejayaan dia tu. Dia tak minta pun. Yang paling best tu bila tanya ayah dia, apa perasaan pakcik sebab anak dapat semua A? Itu dia lah. Kita dah tak rega apa. Dia tak mengaku, tak ambil kredit pun. Tanya mak dia, yang pandai tu dia yang usaha macam mana. Dia kata alhamdulillah, dia kata. Tanya anak dia, ini semua Allah yang bagi. Tak ada pun ambil kredit. Ni sebab saya berusaha buat latihan yang menyeluruh. Tak ada. Tak pernah ambil kredit. Tu dia hebat manusia ni. Samsul debat kalau tanya macam mana, apa perasaan sebab jadi juara. Kan poyo jawapan. Okey. Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya jaga ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Nak berjaya sama-sama. Jangan jadi macam kawan saya tadi. Dia merosakkan statistik sekolah untuk tahun tu. Berjaya sama-sama. Kalau tengok kawan kita tu lemah, kau apa masalah kau? Cuy cakap, aku tak faham lah ni. Kamu ni kau tak faham. Mat sini mana? Ini aku pun tak faham. Tak apa, kejap. Panggil kawan yang seorang. Sama-sama. Jom kita fahamkan sama-sama. Macam tu. Korang sekarang ni satu tim. Saya ingat lagi, saya sekolah Semak Labu dulu. Tiba-tiba bola sepak, undi lawan sekolah Tunku Ampandura. Sekolah projek bola sepak. Malam tu sembahyang hajat. Macam tadi korang sembahyang hajat nak masuk pertandingan apa tadi? Rugby. Kita orang ni doa sembahyang hajat lawan sekolah projek bola sepak. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Macam tu. Sampai dalam tu, wahdah Islamiyah. Penyatuan Islam. La syarqiyah, la gharbiyah. Tidak ke timur, tidak ke barat. Takbir. Tunggu, turun bos Semak Labu. Siapa kan? 1982. Macam-macam kan? Itu bukan dengan harapan wajah, dalam cabaran, dalam rintangan, akhirnya kau berdiri tetap megah, melahirkan anak-anak yang berjaya. Kau cemerlang dalam segala-gala, menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Lagu Semak Labu. Generasimu intelektual ulama, bangun segera, bersatulah. Turunnya masuk, Frit, bunyi mesin, pump, gol minit pertama. Bantuan Allah sampai. Takbir. Minit pertama kita nak gol. Tapi dia balas balik 11 kau. Balik dalam menung. Sebelah biji. Saya sama batch dengan Fendi Malik, sama batch dengan Khairun Halid Masrun, sama dengan Nur Hisham Ismail, husband Didi alias, sama batch dulu main bola dulu. Kenapa saya tak boleh main bola sampai peringkat kebangsaan? Sebab apa? Sekolah agama, ketak shoot tepi. Mana dia pakai tight. Sekolah agama pergi balik lah. Bayangkan coach dulu. Sekolah agama pergi balik lah. Buat masa ni kau balik semayang lah. Allah, sabar lah kau. Sabar. Dulu macam tu lah kan. Dulu sekarang ni okey lah. Alhamdulillah dah tak ada dah. Orang pakai tracksuit pun boleh main. Apa semua pakai tight pun okey lah kan. Dulu. Lepas tu saya tak main bola. Saya fokus main takraw. Saya main takraw dulu. Sampai peringkat dekat UiTM Melaka. Sebab Melaka, siapa orang Melaka? Orang Melaka dia memang akan tahu. Dekat Melaka boleh kata 2 minggu sekali ada open takraw. Jadi saya memang suka nombor 1. Saya main takraw. Saya main Petronas Melaka dulu. Saya main open dengan geng-geng saya. Geng-geng dekat Gadik tu. Semua geng-geng training saya. Tapi masa final year dekat diploma,
Sebelum finalnya, lutut saya memang dah teruk sangat, dah injured. Saya tak boleh nak main. So, saya pun apa nak buat? Saya pun bercakap lah. Masuk pidato. Itulah dia. Tapi dulu memang dahsyat lah main takraw dulu. Dulu semain killer. Betul. Dulu, saya bila cakap saya main killer, driver saya dulu mampus tak percaya. Cerita saya tidak. Dia tak cakap. Sekali sampailah saya pergi dekat Gadik tu, jumpa geng-geng takraw saya. Kau tahu ni baik ni. Main killer dulu kan. Baik saya tinggi. Saya blocking macam ni. Naik tinggi macam tu kan. Rata macam ni kan. Tapi itulah. Dululah. Tapi bila lutut saya sampai sekarang, kalau ikut kan, dia sampai tahap yang paling teruk tu, bila saya berjalan pun dia kena. Berjalan krop. Ya Allah, sini orang tak dengar, kita je dengar. Kadang-kadang yang saya kena waktu game tu, kita nak pukul kan, kita naik tu, nak pergi, dia dah krop dulu dah. Pop, lepas tu tengok. Apa hal kau? Orang tak tahu dah macam ni dah. Dah mengekot dah, peluk lutut. Sakit. Lutut belah kanan saya, problem. So langsung lupa kan. Macam itulah. Okey. Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan lain. Berjaya sama-sama. Ingat, korang semua satu tim tau. Satu tim yang besar. Tu sebabnya, kalau seorang buat hal, jatuh nama baik, habis semua. Budak sekolah Alam Shah memang macam tu. Perangai kau tak tahu ke? Nampak? Orang Malaysia ni dengan membuat generalization dalam bahasa Jawa dia. Mana dengan pukul kata. Seorang buat hal, semua kena. Jadi, jangan jatuhkan nama sekolah. Tolong. Sayang sekolah ni. Faham? Kau orang balik kampung, kau sekolah mana sekarang? Kau sekolah mana? Macam mana? Apa perasaan nak jawab soalan tu? Apa perasaan? Kampung mana, Dik? Ganu kat mana? Kemamang. Bila balik sekolah mana pun ni? Sekolah mana? Oh, SBP mak. Dia tak jawab dia sekolah Alam Shah. SBP. SBP. Sebab kalau sebut sekolah Alam Shah tu mungkin ada orang kampung tak perasan sangat. Semua penuh mu. Hebat. Allah. Steady Tengok cara duduk pun tahu. Dah. Dia tak apa dah. Contoh. Kan? Balik kita rasa bangga, betul tak? Kita rasa bangga, tak ada salah ada. Rasa proud dengan kita ni. Apa nama dia? Sasien apa? Sasien. Kau jangan syasha sudah tau. Okey, ingat tu. Kemudian seterusnya apa dia? Seterusnya apa yang kena ada adalah accountability, kebertanggungjawaban, tanggungjawab. Kalau tak siap, kalau fail, salah kita. Tak siap, salah kita. Tak betul, salah kita. So perbetulkan. Jangan gemasalahkan orang. Kenapa kau sekolah Alam Shah ni? Mak lah sibuk suruh sekolah sini. Salah mak dia. Kenapa risau kau? Ayah risau. Jangan kau cuba-cuba risau kau. Kan? Jaga disiplin. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Lembu kebau tak makan. Kenapa lembu kebau tak makan? Perut sakit. Belah sini. Kenapa perut sakit? Nasi mentah. Belah sana. Kenapa nasi mentah? Apa? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Tanya cikgu. Kenapa hujan turun? Apa dia? Kata panggil. Kenapa kata panggil? Kenapa tak panggil? Ular nak makan. Tahniah kerana pelajar sekolah Alam Shah ingat lagi lagu tu. Saya saja test tadi pakai kerut muka kau kan. Lepas ni apa? Ya Allah Akbar. Dengan cikgu pun jawab sekali. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil? Kebau ni pun satu. Dah tahu sakit perut. Sapu tiger balm settle. Tapi dalam banyak-banyak ini sebenarnya lagu ni nak tunjuk kat kita betapa semua menyalahkan orang lain. Dia salahkan ni. Last sekali satu binatang yang gentleman namanya ular. 3 kali dia ulang sampai pandang pada orang yang tanya dia. Memang makanan aku. Dan hujung tu ada lagi rakaman yang ada dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what?
Dan bila dia tanya, orang dah tak tanya. Bila dia jawab macam tu, orang dah tak ada soalan nak tanya. Okey, faham. Okey. Kenapa kamu tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi tu kenapa? Dia minta. La ilaha. Pening ke boleh, cikgu? Cuba lepas ni kau berubah. Accountable. Tanggungjawab. Kenapa tak siap kerja? Cikgu, ini memang salah saya cuai, saya lalai. Hukum saya. Kamu ni seorang lagi. Cikgu, kenapa pula? Jangan salahkan dia, cikgu. Saya yang ambil buku dia. Hukum saya. Kamu berdua ni kan, cikgu, seorang lagi. Jangan salahkan mereka. Saya yang hasut mereka, cikgu. Kamu ni cikgu. Dah semua berebut. Cikgu tanya je. Cikgu tak jadi marah sebab semua ngaku salah. Faham? Seterusnya respon yang positif. Okey, kelas, jangan lupa nanti saya nak kamu balik asrama kali malam nanti waktu prep. Siapkan homework daripada muka surat 15 sampai muka surat 30. Saya nak kamu submit esok. Lepas tu, kenapalah hidup aku macam ni? Positif. Bila cikgu cakap, siapkan homework daripada muka surat 15 sampai muka surat 30. Cikgu alang-alang habiskan satu buku lah. Itu menyindir namanya. Tak apalah, cikgu cakap 15 ada sebab. Jangan main-main. Cikgu kalau suruh buat tu ada sebab. Penting lah tu. Nak pula sama nak dekat-dekat nak periksa, tiba-tiba cikgu buat satu kelas tambahan khas. Jangan kau tak datang. Ketika itu nak pula cikgu tu baik dengan beberapa hantu dan dia bernama lembaga peperiksaan. Dia dah dengar lah mungkin soalan. Kalau dia cakap macam ni, okey, kelas yang untuk periksa ni, okey, yang ini mungkin cubalah you tekankan, manalah tahu yang ni keluar kan. Confirm keluar. Kau kena faham masa tu. Yang ni dah keluar dulu. Saya ingat mungkin ni tak payah fokus. Tapi nak baca tu pulang. Tak payah baca tu. Kau kena faham. Itulah hebat sekolah SBP. Faham benda kau? Steady dong. Okey? Jadi makna kata kita kena belajar, kita kena dengar cakap cikgu. Kalau cikgu kata tu, ikut je lah. Faham? Respon positif, jangan negatif. Aku tak boleh lah, aku fail lah. Saya teringat satu kata-kata ahli falsafah. Dia kata, ada tak yang kita rasa macam, aku rasa macam aku tak boleh berjaya lah kat sini, aku rasa macam tak boleh bawa lah. Ada tak perasaan tu? Sama macam saya dulu, macam tu lah rasa. Kenapa dia tak boleh bawa? Tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba dah periksa. Ni ya, sabar, buat je. Yang penting belajar. Proses dia satu je, belajar. Kalau aku rasa aku tak boleh lah, lepas tu kau duduk dalam bilik air menung, buat apa? Dah tahu tak boleh, belajar lah. Nampak tak? Ada satu kata-kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut. Tapi dia cakap macam tu, aku ulang je lah. Maksudnya target kena letak tinggi. Satu lagi kata-kata ahli falsafah. Dia kata apa? Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Dulu kita fail, tak apa. Hari ini kita perbetulkan. Buat yang terbaik. Mudah-mudahan kita berjaya. Okey? Momen yang paling best sekali, naik atas pentas, mak ayah kita dekat bawah menunggu kejayaan kita. Itu yang paling best. Tu saya kata waktu saya diploma dulu, benda yang paling saya ralat tu lah, arwah abah saya dah tak ada. Dan bila saya masuk degree, naik atas pentas, abah saya dah tak ada. Abah saya tak sempat tengok pun saya berjaya, tak sempat tengok pun saya jadi Samsul Rebat, tak sempat tengok. Ya. So mana yang masih ada mak atau ada ayah, tak kisahlah salah seorang atau ada kedua sekali, tolong jangan sia-siakan harapan mereka. Tolong. Belajar je rajin.
Cikgu-cikgu ni buat, macam saya kata awal tadi, cikgu-cikgu ni bukan buat ni untuk kejayaan dia, tak. Tapi bila you all berjaya, dia tumpang gembira. Bukannya lepas tu dia boleh keluar, I bebas, anak buih I dah berjaya semua, I bebas, tak. Ngadap muka lain pula besok tu. Cuba tengok dekat pintu pagar sekolah tu. Tengok kat pintu pagar sekolah, berapa banyak bekas pelajar masuk balik dalam sekolah ni, jumpa dengan cikgu. Cikgu masih saya dah berjaya. Berapa ramai? Tak ramai. Adalah beberapa. Tak ramai. Kau ada pun yang ramai datang, sijil tertinggal. Minta pengesahan daripada pengetua, dia pernah sekolah kat sini. Tapi cikgu apa? Cikgu tetap mengajar. Itu sebab saya tak boleh jadi cikgu. Saya pernah jadi cikgu, tapi saya tak boleh terus jadi cikgu. Mati budak ni, aku bunuh kau. Ni pun rasa nak bunuh ni. Ada berapa orang aku nak bunuh ni? Tak ada. Saya tak kuat seperti mana cikgu-cikgu yang ada. Bayangkan, hari Khamis malam, hari biasa besok nak ngajar lagi, malam ni datang dewan. Sebab nak nemankan kau. Dengan macam Samsul Debat, dia fikir. Tu yang kat belakang tu, ada yang buat kerja lagi. Sian cikgu, menanda-nanda lagi cikgu. Nah, dia pandang lah cikgu memandang mana satu. Tak adalah. Dan seterusnya, apa yang kena ada adalah iltizam, semangat yang tinggi untuk berjaya. Kita kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, hadir ke kelas. Jangan tak hadir. Sebab nanti apa yang jadi pada kita, kita ketinggalan. Contoh kita wakil sekolah untuk pertandingan rugby. Berapa ramai peserta rugby? Mana yang katakan? Oh, dia tak datang Siapa yang apa? Siapa yang terbabit tu kan, dia akan tinggalkan kelas. Dia tak berapa kelas, dia akan tertinggal. Tapi bila balik, dia kena cepat cover balik. Dia walaupun dia tak adil, dia ada tanggungjawab untuk sekolah. So doakan. Bila dia berjaya, kita pun rasa happy sama. Betul tak? Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Mana subjek yang lemah, kita improve. Mana yang perlukan buat latihan, buat latihan. Buat pasal question. Satu cara yang paling senang nak power dalam subjek. Nak tak rahsia dia? Okay. Cara yang paling bagus adalah contoh. Besok subjek apa yang susah? Besok nak masuk kelas. Aku tak tanya semua. Aku tanya dia. Siapa nama? Fiz. Tak apa Fiz? Fiz, subjek apa yang susah besok Fiz? Esok hari Jumaat. Subjek yang paling susah sekali. Yang paling susah sains. Sains. Okey, sains tu esok bab berapa belajar? Diamlah yang lain. Aku tanya kau ke tak kan? Aku tanya Hafiz ni. Hafiz. Afiq lah. Bab 12. Okey, jadi bab 12, satu caranya adalah pada waktu prep, malam tu kita baca siap-siap bab 12. Memang tak faham, ni la ilaha illallah, dia apa benda ni? Ya Allah, ni apa benda ni? Belajar. Tapi bila kita baca, besok kita tahu dah nak fill in the blank apa cikgu ajar. Itu salah satu tips. Baca dulu sebelum kita belajar exact dengan cikgu-cikgu besok. Okey? Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya profesional. Jangan campur aduk belajar dengan peribadi. Siapa ada masalah, tolak tepi dulu. Masalah keluarga, InsyaAllah doakanlah yang baik-baik. Tapi belajar kena fokus. Ni waktu belajar pun kita main. Waktu main dah tentu tak belajar. Betul tak? Waktu belajar main, usik sana, baling. Kau tarik kursi, gedebuk budak tu. Jangan buat perangai tu cedera tau. Ada orang cedera terhentak kepala otak dia, jangan. Faham? Jangan buat benda-benda tu, tak baik. Lepas tu main bola. Pernah tengok orang main sambil baca buku? Pernah? Bagaimana Safir Rahim membawa bola Sel Solo, dia lambung ke tengah. Oh, nampaknya Aidil Zakwan menyambar bola itu, dia hantar buat larian Sel Solo. Oh, nampak pula dibawa oleh Syarul dalam talah sambil membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Memang tak pernah dengar kan? Memang tak ada. So, jangan kena bohong dengan aku. Tak main-main betul-betul, tapi waktu belajar betul-betul. Seterusnya, kita kena letakkan cita-cita kita ni, aku nak jadi yang terbaik. Buat yang terbaik. Lepas tu kalau tak jumpa jalan ni, alamak ni susah, belajar, tanya kawan. Kawan-kawan kita insyaAllah. Takkan semua ni bodoh belaka. Takkan satu subjek, satu benda tak tahu tu habis satu. Habis. Semua saya dah tanya cikgu. Tak ada siapa pun yang tahu. Saya dulu masa belajar bahasa Arab tu ingat lagi. Ustaz saya. Ustaz Idris. Sekarang dia Menteri Agama.
Pergi cari mana ayat ni. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa benda ayat ni? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Lain bunyi ni. Puah mencari, tanya ustazah-ustazah tu semua tak mengaku lah tu ustazah. Ana macam pernah dengar lah tapi kat mana nanti saya ingat saya beritahu. Tak tahu cakap ialah tak tahu. Rupa-rupanya bukan bahasa Arab. Ayat Quran pun bukan, hadis pun bukan. Rupanya Jawi bubuh baris. Haujana hawa ujimnun hujan. Haujana tauruna hujan turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin perut falaparin lapar. Itu mencari satu UiTM masa tu mencari apa benda lah soalan ni. Apa benda lah kata-kata. Cari mana ni dia. Mata kata Ustaz dia kata apa? Maka sebab tu lah kita kena belajar. Kalau tak kena bodoh dengan orang ni. Hujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Kau usik kawan kau mati masuk neraka. Tu maksud dia. Itu pun hebat Arab dia ni. Wah, hujan turun dengan lebat perut lapar. Nampak tak? Dia cakap laju pula tu kan, kita lah tak sangka nampak. Tapi betul mesej itu rupanya kita bunyi tu meyakinkan tapi orang tipu tu. Berapa ramai orang kena tipu ni? Scammer, tipu bulat-bulat Mak ayah dia siapa yang pernah kena tipu dengan scammer? Ada kan? 10,000, 15,000, 20,000 kena tipu, keluar duit dan sebagainya. Nampak tak? Sebab dia meyakinkan. Okey? Jadi pesanan saya, mana dah sampai ke penghujung. Ada apa-apa soalan nak tanya? Wah, tu paling best sekali. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Alhamdulillah tak ada soalan daripada belah-belah blok kerajaan, blok-blok pembangkang. Adik-adik ada apa soalan? Dari sini? Tak ada. Kalau tak ada saya tanya. Saya nak minta you all, ada satu amalan lah saya nak bagi kat you all. Maknanya amalan untuk belajar, untuk belajar sukses dalam pelajaran. Yang pertama, perbanyakkan selawat. Kalau nak cemerlang dalam akademik ni, pertama banyakkan selawat. Kenapa selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Selawat ni apa? Siapa yang faham? Selawat tu apa? Apa dia? Teringat. Bukan dia bukan teringat je. Selawat tu apa? Hapuskan dosa. Itu okey. Selawat ni maksudnya kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan Nabi sebut, sekali kamu berselawat kepada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kamu. Maknanya 10 kali pula Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Tu maksud dia. Itu amalan yang pertama, kena buat selalu. Dan Nabi sebut kan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat pada aku. Semua orang kat luar sana tengah tengok live pun boleh pesan untuk amalkan benda ni. Yang keduanya adalah banyakkan kenapa rasanya otak susah nak menerima perkara? Apa agaknya benda bebanan, yang benda tekanan sebenarnya yang ada kat diri kita, susah nak terima sesuatu ilmu? Banyak dosa. Betul, tepat sekali. Banyak dosa, melawan, ada benda tak dengar cakap, lepas tu usikkan kawan kan, bully sana bully sini, jangan buat. Ya, jadi apa benda yang kita kena buat adalah istighfar. Dan sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Nabi ajar cara yang paling senang adalah astaghfirullah. Nabi ajar astaghfirullah. Paling senang. Astaghfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Kaji lagi. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah. Ataupun penghulu istighfar. Allah man tarabi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Astaga Nabi tak ajar. Macam tu je kat ya. Astaga apa benda jangan. Ya, astagfirullah. Sebab apa? Nabi janji orang yang istighfar, pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah, akan dilapangkan pada segala kesempitan, dan ketiganya, ni penting, didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Okay. Yang ketiga, bacalah hati Al-Quran. Apa hati Quran? Surah Yasin. Jangan tunggu hari Khamis malam Jumaat saja. Usaha lebih satu hari sekali. Buatnya Khamis malam Jumaat ada hal, langsung tak baca minggu tu. Baca kalau boleh baca setiap hari. Dia ada kod rahsia dia kalau baca surah Yasin ni. Wah, jeng. Nanti kejap lagi saya beritahu. Dan yang keempatnya yang kita boleh amalkan adalah haukil. Haukil kena amal selalu, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku ni tak ada daya. Ya Allah, aku ni tak kuat. Ya Allah, aku serah pada Engkau. Ya Allah, yang maha kuasa untuk menentukan segala-galanya. Ada juga pandangan kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang ini merupakan khazanah daripada syurga yang mana Allah turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Umat sebelum Nabi ni tak dapat. So rugi kalau kita tak amalkan. So kalau kita rasa alamak blank macam mana, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan Allah Taala bantu. Okay, dalam surah Yasin ni saya beritahu. Ni yang guru saya ajarlah Cikgu-cikgu boleh ambil kalau ada hajat apa-apa, kan ada keinginan apa-apa, Pada cikgu lelaki, pada orang lelaki, dia ada satu ayat yang penting dalam tu untuk kawal isteri. Tu saya tak nak bagi secara terbuka. Kemudian okey, ayat yang paling penting dekat, perasan tak, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Bila kita baca Yasin malam Jumaat tu, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. 3, 7, 11, 21. Nak baca 333 kali pun sekatilah. Tapi 3, 7, 11, 21. Okey, waktu baca tu, dalam hati letak niat. Ya Allah, aku nak ini. Ya Allah, aku minta kau ni. Ya Allah. Dalam hati je. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Allah terangkanlah hati aku. Ya Allah, bagilah aku mudah belajar. Ya Allah, bagilah aku berjaya. Ya Allah, dalam hati. Tapi bila sampai ayat di hujung tu, Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Iza arada syai'an an yakula lahu. Dekat hu tu, niatkan pada apa yang kita minta tadi. Tak payahlah ulang balik. Tapi yang aku minta tadi, ya Allah. Hu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi-jadilah. Ya. Itu antara yang biasa buat, insya-Allah. Amalkanlah. Okey? Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Macam mana pun saya nak beritahu kat satu perkara yang paling penting. Ada satu ayat yang saya nak share dengan semua pasal Imam Malik beritahu satu pesanan pada Imam Malik. Imam Malik kata, ilmu biar sikit tapi jangan tak ada adab. Tahu tak apa, kena ada adab. Sebab apa? Adab ni lah yang kita cerita pasal pakaian yang baik tadi. Adab dengan cikgu, adab bila bercakap. Kan saya kata tadi, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dan begitu juga, kalau kita tengok Imam Malik ni, pernah kita tengok Imam Ibn Abbas. Kenal tak Imam Ibn Abbas? Imam Ibn Abbas ni siapa? Imam Ibn Abbas ni merupakan salah silah keturunan Nabi. Beliau merupakan sepupu daripada Nabi, yang mana dia ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. Dan Imam Ibn Abbas ni bila dia nak belajar dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Bila belajar dengan sahabat-sahabat Nabi, keberkatannya memang dia dapat belajar, tetapi dia jaga adab.
Sampai akan pergi rumah sahabat-sahabat Nabi. Kalau dia tengok sahabat Nabi tu tidur, dia tak akan kejutkan, dia akan tidur dekat luar rumah. Sampailah sahabat Nabi ni keluar pada rumah. Macam tu. Pernah satu ketika dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang cerdik pandai yang hafal hadis-hadis Nabi. Maka dia nampak je Sa'ad bin Abi Waqqas ni sebagai guru. Maka apa yang dia buat masa tu, Sa'ad bin Abi Waqqas tengah tunggu kenderaan. Kenderaan apa aku nak naik ni? Apa aku nak naik ni? Maka datanglah Imam Ibn Abbas membawa satu kenderaan, tak pula disebut kenderaan kereta kuda ke kereta unta ke. Kemudian bila Imam Abbas bawa kenderaan ni, naik je Sa'ad bin Abu Waqqas naik. Bila dia naik aja kenderaan tu, dia jalan, bergerak, dia terkejut sebab tengok Imam Ibn Abbas hanya ikut mengiringi, tak naik sama dengan kenderaan tu. Kenapa kamu tak naik, wahai Imam Ibn Abbas? Kenapa kamu tak naik? Aku tak naik kerana beginilah caranya Rasulullah mengajar kami tentang tata cara menghormati guru kami. So dia tak naik sama, tapi dia berjalan, dia ikut guru dia. Maka sampai di destinasi, turunnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia salam tangan Imam Ibn Abbas yang lebih muda, tapi dia cium tangan Imam Ibn Abbas. Kenapa pula kau cium tangan aku? Beginilah pula kami diajar akhlak oleh Nabi, menghormati salah-silah keturunan Nabi. Adab. Pernah satu ketika waktu Imam Malik sedang mengajar, Imam Syafi'i tengah mengajar, dia buat macam ni. Dengan Elio dia kat tapak tangan. Engkau buat apa tu? Imam Malik marah. Buat apa? Demi Allah, sesungguhnya aku ni orang susah, aku tak ada duit nak beli pen dan kertas. Aku sedang mencatat nota yang kamu berikan dekat atas tapak tangan aku ni. Nak menunjukkan walaupun Imam Malik ingat dia main-main, tapi rupanya memang dia ni. Tapi nak beritahu penting tak adab? Penting. Jangan buat benda yang guru kita tak suka. Ini pesan juga nak beritahu. Anak murid paling senior kepada Imam Malik nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak tunjuk mustahaknya adab. Tengah-tengah duduk, saya duduk dengan cikgu ni tengah duduk, tiba-tiba datang satu kereta, menjala kereta tu. Pang! Dah horn. Memanglah kereta menjala, mana ada kereta menegak kan? Dia turun, weh. Rumah budak apa ni mana? Walaupun kita tahu, kita takkan, entah kau pergi dah tanya orang lain. Sebab tak layak penghormatan untuk orang yang tak jaga adab. Tapi kalau yang lalu tu, Assalamualaikum, boleh tak saya terbang tanya? Elok cakapnya. Kita pun sesegan. Jap tak pernah dengar pula. Ada sesiapa yang tahu, kita pula tolong lagi tanya orang lain. Nampak? Imam Syafi'i waktu dia nak menuntut ilmu dengan Imam Malik, dia datang ke rumah Imam Malik. Dia tanya, aku nak belajar dengan Imam Malik. Maka utusan pada Imam Malik yang jaga dekat pintu tu, sebentar aku beritahu dengan Imam Malik sekejap. Wahai Imam Malik, ada seorang budak dekat luar tu, dia nak belajar ilmu dengan kamu. Kau pesan dengan budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' aku tu. Kitab Muwatta' tu adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang dah disusun oleh Imam Malik. Lebih 3,000 hadis ada dekat dalam tu. Maka dia keluarlah. Wahai budak, Imam Malik pesan, so kau baca dulu kitab Muwatta' yang dah disusun oleh Imam Malik. Kitab Muwatta' dah ada sebelum Imam Malik, tapi Imam Malik susun balik. Dia selaraskan balik. Maka Imam Syafi'i jawab, kau tolong beritahu dengan Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku. Terkejutlah. Biar betik. Dia pun masuk dalam, wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' tu dalam kepala dia. Kitab Muwatta' ni, himpunan hadis-hadis Nabi ni, tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Maka keluarlah Imam Malik. Kali ni Imam Malik keluar. Betul ke apa yang aku dengar? Kamu dah hafal lah kitab Muwatta' aku tu? Memang benar wahai Imam Malik. Cuba kau baca muka surat ni. Dia tabuk muka surat ni. Cuba kau sebut muka surat ni apa? Pap, sebiji. Kau tabuk pula muka surat ni. Pap, sebijon. Tabuk muka surat ni. Sejibi. Sama. Dan untuk maklumat semua,
Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? Bulan Ramadan berapa kali? Berapa kali? 2 ke 3 kali khatam Quran sehari. Kau orang buat grup pun dapat sekali je sebulan. Kan? Itulah nak beritahu. Tapi poin yang paling besar adalah jaga adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Tolong jaga adab, tolong jaga disiplin, tolong jaga perangai kita. Ya. Begitu juga terutamanya dalam bab kata-kata, tolong jaga. Tolonglah jangan. Dalam bahasa, kalau kita guna kan dekat dalam media sosial kan, akom, walam katna, dekenlum. Saya dulu saya ingat lagi, saya pergi ceramah dekat UiTM kat Bukit Cerakah tu. Assalamualaikum, saya WhatsApp, di manakah lokasi ceramah hari ini akan berlangsung? Ha ha ha. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul type WhatsApp penuh. Wah, hajar budak ni. Rupanya dia kena pakai bahasa ringkasan. Akum, Assalamualaikum. Kena, kat mana? Dah gendum. Dah makan belum? Pakdi, dah orang atas pun kena kai. Dah macam Thailand ni. Guna bahasa yang baik-baik. Nabi kata, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik yang kamu boleh sebutkan, lebih baiklah kamu diam. So, jaga akhlak, jaga bahasa. Tengok bahasa yang digunakan. Macam tadi saya gunakan pantun-pantun tu, berima tu, kita rasa, oh sedap pantun tu rupanya. Ya. Ya, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Maknanya apa? Kita belajar tak banyak pun hari ni, tapi yang sikit tu kembangkan, bawa manfaat dalam hidup kita. Okey? Boleh? Dan satu lagi pesan guru ni, dengar. Kalau cikgu nasihat tu, itulah nasihat saya. Apa nasihat saya ni? Itulah nasihat guru kita. Pernah dengar tak pantun? Berburu ke padang data. Pernah dengar tak? Cikgu-cikgu biasa dengar ni. Tapi cikgu-cikgu pun tak tahu lah faham ke tidak maksudnya tu. Berburu ke padang data dapat rusa berbalang kaki. Pernah dengar tak? Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Huraiannya, mana orang berburu ke padang? Orang berburu ke hutan. Tapi mengakulah tu dapat rusa berbelang kaki. Nak sedapkan hati sendiri. Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu belalang. Belalang sebenarnya. Dia mengaku dapat rusa berbelang kaki. Maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul dengan guru-guru kamu ini, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga batang kayu. Nak kata batang kayu macam ada kelopak macam bunga pula. Jadi mana satu? Jadi berjaya pun suam-suam. Dia masuk universiti tapi pointer rendah. Tak tahulah nak kata dia berjaya ke tidak. Berjaya masuk universiti tapi tak berjaya. Masuk sekolah Alam Syah, 5 tahun duduk dalam tu, menghabiskan boreh ya. Kalau result SPM kau tonggang langgang, tak apa bondo yang kau buat ke 5 tahun kat sekolah ni pun tak tahu. Ibarat bunga kembang tak jadi. Contoh bunga kembang tak jadi, sajad. Tak ada saja ya, saja. Tak ada lagu kau ya. Antara bunga kembang tak jadi tu cerita tadi. Nak kata bunga tak bunga, nak kata ni bunga kantan. Enggak lah, biar masak ya. Ya kan? Belajar kajian boleh? Jangan hampakan harapan kedua ibu bapa, boleh? Saya tak nak dengar-dengar ada kes-kes dekat sekolah Alam Syah. Kalau dengar saya masuk, saya cari budak tu. Aku starlight kepala kau. Faham? Jangan buli-buli. Jaga ni semua ni, jaga. Amanah-amanah ni jaga antara satu dengan yang lain. Tolong jaga kawan-kawan. Berjaya sama-sama. Tolong jangan bagi tekanan dalam hidup kawan-kawan yang lain. Tolonglah sama-sama berjaya. Boleh?
Boleh ke tidak? Boleh. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung.